Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Jovinia Jemlajem dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 3 Mei 2020. Tiada pertambahan kes positif COVID-19 direkodkan di negeri ini selama 3 hari berturut-turut sejak Khamis lalu. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Sabah kekal 315 kes. Dalam pada itu, seorang lagi pesakit sembuh menjadikan bilangan keseluruhan pesakit sembuh 252 orang. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, sebanyak 59 kes masih dirawat dalam wad, termasuk 8 kes menerima rawatan semula. Sementara itu, jumlah kematian kekal 4 kes, iaitu 2 di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 kematian di Tawau dan Tambunan. Seramai 122 pelajar tajaan Yayasan Sabah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 1 tengah hari semalam dengan pesawat sewaan khas. Daripada jumlah itu, 85 pelajar dari Semenanjung manakala 37 lagi dari Sarawak. Pengarah Yayasan Sabah Datuk Jamalur Kiram Muhammad Zakaria berkata, sebaik tiba di Kota Kinabalu, pelajar akan dibawa ke asrama Universiti College Yayasan Sabah untuk menjalani saringan COVID-19 oleh pihak Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah, memang sudah sampai, sudah tiba. Sebenarnya kami bersyukur kerana student ini sudah sampai dengan selamatnya daripada Semenanjung dan juga daripada Sarawak, Kuching. Beliau berkata demikian kepada media ketika menyambut ketibaan pelajar tajaan Yayasan Sabah di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Turut hadir Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Yusof Yaakob. Pelajar yang melepasi saringan COVID-19 akan ditempatkan 1 malam di asrama tersebut sebelum dihantar pulang ke daerah masing-masing. Sementara itu, ibu bapa yang ditemui menyambut baik usaha kerajaan negeri dan persekutuan yang terus komited bekerjasama memastikan anak-anak Sabah yang belajar di seluruh negara, terutama di Semenanjung dan Sarawak, dapat kembali ke tempat asal masing-masing selepas terkandas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketika ditemui RTM, rata-rata ibu bapa bersyukur dengan kepulangan anak-anak ke pangkuan keluarga dalam keadaan selamat. Adanya kerjasama dengan kerajaan, badan IPT untuk diselaraskan agar memudahkan mereka kembali kemari. Jadi berdoalah banyak-banyak supaya mereka dipermudahkan di IPT. Saya harap agar kerajaan sentiasa berkolaborasi antara kerajaan dengan persekutuan bagi memastikan usaha ini diteruskan bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Kepada kerajaan persekutuan kerana membuat inisiatif untuk menghantar balik anak-anak ahli keluarga yang terkandas di Semenanjung sana. Dan juga dipanjangkan juga penghargaan kepada kerajaan negeri lah, sama ada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak yang melaksanakan inisiatif juga untuk mengatur perjalanan pulang mereka balik ke rumah, balik ke kampung masing-masing. Terima kasih kepada kerajaan kerana membantu dalam proses penghantaran para pelajar ke kampung halaman masing-masing, memandangkan sekarang ini penerbangan terhad dan tiket pun sangat mahal. Saya rasa bersyukur sangat-sangat dan mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada kerajaan kita, kepada PM kita yang sangat prihatin kepada pelajar-pelajar yang terkandas, terpaksa berjauhan dengan keluarga, apalagi di bulan Ramadan ni. Bagaimanapun, ada ibu bapa yang masih memerlukan bantuan kerana ada sebahagian anak mereka gagal untuk pulang. Permasalahan anak-anak pelajar-pelajar dari negeri Sabah, pihak kerajaan negeri membantu untuk menyelesaikan segala masalah, kasih kepada info kepada budak-budak pelajar kita di negeri di KL yang di mana menghubungi mereka kalau ada masalah. Pada 27 April lepas, semua pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta termasuk Politeknik serta Kolej Komuniti yang masih berada di kampus ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dibenarkan pulang ke rumah masing-masing secara berperingkat.
Angkatan Tentera Malaysia ATM mempertingkat kawalan dan menggerakkan aset di sempadan Sabah dan Kalimantan Indonesia bagi membendung kemasukan pendatang asing tanpa izin parti ke negeri ini susulan ancaman COVID-19. Langkah itu sejajar misi kerajaan untuk memerangi sebarang aktiviti cubaan lintas sempadan secara haram oleh parti sekaligus menangani penularan COVID-19. Panglima 5 Division Major Jeneral Datuk Muhammad Hafizuddin Jantan berkata 1 batalion tentera digerakkan ke sempadan Sabah, Kalimantan bagi mengawal sepanjang kawasan sempadan khususnya jalan tikus yang biasa digunakan parti. Sempena ataupun disebabkan oleh ancaman coronavirus ini juga aktiviti-aktiviti seperti rondaan jarak jauh, rondaan jarak dekat, serkat hendap, pelaksanaan pos pemerhati dan pos penerangan juga dipergiatkan di sepanjang sempadan sepanjang 367 km daripada Long Pasir hinggalah membawa ke Serudong. Beliau ditemui pemberita di Kem Lokawi, Kota Kinabalu. Sementara itu, Komander Rejmen 507 Askar Watania Alhamdra Johar berkata pihaknya berbesar hati kerana diberi mandat untuk turut sama terlibat mengawal selia SJR sempena pelaksanaan PKP. Terdapat 27 SJR di Pantai Barat yang dikawal selia sendiri oleh seramai 194 anggota Askar Watania. Pengumuman kerajaan yang membenarkan beberapa sektor ekonomi beroperasi semula Isnin ini disambut baik masyarakat khususnya peniaga. Berdasarkan tinjauan RTM, peniaga restoran mula membersihkan premis mereka selain mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Antara SOP dilakukan peniaga termasuklah menanda jarak garisan semeter dan penyediaan cecair pembasmi kuman. Untuk setakat ni kami sudah sedia jarak sosial kan dan menyediakan 1 meter supaya pelanggan tidak berdekat. Lepas tu kami akan menyediakan hand sanitizer, mask perlu ada. Lepas tu kalau kami buka meja, kami akan memastikan 1 meja tu hanya untuk 2 orang saja. Macam untuk 1 meja, untuk boleh 1 orang saja duduk. Lepas tu kami ada sedia sanitizer untuk customer. Lepas tu jika dia membayar, kami akan buat jarakan untuk customer yang baru masuk boleh untuk siap menuliskan nombor telefon. Sementara itu, menurut pengerusi Pertubuhan Bersatu Rangkaian Ekonomi Bumi Putera Sabah, Asna alias Lisli Haji Yusof, kebenaran kepada peniaga untuk beroperasi akan menjamin kelangsungan ekonomi mereka sekaligus tidak perlu lagi bergantung kepada bantuan kerajaan. Pada pendapat saya, sebagai peniaga yang juga mempunyai 3 bidang perniagaan berbeza, adalah amat mengharapkan dan sangat baik ketika ini kerana kita tidak bergantung sangat secara terus-menerus kepada pihak kerajaan untuk menerima bantuan yang mana sekarang ini kerajaan Malaysia juga menerima kemerosotan ekonomi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Putusan Sempena Hari Buruh 2020 membenarkan majoriti sektor ekonomi dan perniagaan dalam negara untuk beroperasi bermula Isnin dengan melakukan beberapa peraturan prosedur operasi standard SOP ketat. Bantuan keperluan makanan asas akan terus disalurkan kerajaan negeri kepada Ketua Isi Rumah KIR di Sabah yang terjejas berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk memerangi penularan pandemik COVID-19. Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony berkata, ramai KIR khususnya di kawasan pedalaman terjejas dari segi pendapatan dan melalui kesukaran meneruskan kelangsungan hidup seperti sebelum ini. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Melalap berkata demikian ketika ditemui media di Nabawan. Setakat ini lebih 20,000 KIR di pedalaman termasuk daerah Tenom, Tambunan, Nabawan dan daerah kecil Sok, Keningau menerima bantuan COVID-19 berupa keperluan asas sejak penguatkuasaan PKP 18 Mac lalu. Pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO dan organisasi swasta terus tampil menyumbang keperluan harian kepada golongan fakir miskin dan asnaf yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tidak ketinggalan kumpulan BTC Berhad bersama Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Muslim Sabah yang menyampaikan sumbangan keperluan harian kepada Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dan Masjid Jami Kampung Likas untuk diagikan kepada penduduk sekitar yang memerlukan. Kita juga mendapat maklum balas dan data-data yang ada memang ada sama kita Masjid Bandaraya
khususnya golongan fakir miskin. Dan mereka juga ada yang berhubung melalui telefon, SMS, memberitahu juga kepada mereka yang bahwa mereka tidak mempunyai bekalan makanan. Setiap tahun kami ada buat di satu tempat, rata tempat bagi-bagi kampung-kampung. Tapi tahun ini kami tak boleh keluar. Pasal itu kami buat di masjid-masjid kami pergi. Dalam MC ini, PKP ini, kita banyak bagi lain-lain. Macam kemarin kami, dia orang tahu ada bagi itu kain PPE kepada Kementerian Kesihatan, di mana dijahit di Jabatan Penjara. Dan kami juga ada bagi daripada kami punya bakery bagi roti kepada polis yang jaga PKP itu, dan makanan juga frontliners di hospital, di tempat-tempat kuarantin. Di tahun ini memang berbeza. Kita punya sumbangan seperti mana semua sumbangan yang terlepas. Oleh kerana kita terkesan dengan COVID-19 ni, insyaAllah dengan izin Allah disumbangkan oleh Datuk Kadir dan Datuk Haji Kadir sendiri juga untuk meringankan beban penduduk Kampung Likas yang terkesan COVID-19. Sebanyak 200 bungkus keperluan harian disumbangkan untuk meringankan beban penduduk terjejas. Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Negeri Sabah akan meneliti dan membuat tapisan terperinci terhadap setiap permohonan bantuan yang dikemukakan kepada pihaknya sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan sejak 18 Mac lalu. Menurut Yang di-Pertua ABIM Negeri Sabah Muhammad Nur Hilmi Milus, sebaik saja menerima permohonan bantuan, sukarelawan ABIM akan ke lokasi pemohon untuk tindakan selanjutnya. Langkah itu diambil bagi memastikan bantuan yang disumbangkan orang ramai kepada ABIM menerusi program seorang sekampit beras dapat diagikan tepat kepada golongan sasar. Apabila permohonan itu datang kepada ABIM Sabah melalui Facebook ataupun direct kepada WhatsApp, jadi kita akan buat tapisan. Dan kita akan tengok mereka ini sudah dapat bantuan kah ataupun belum. Dan sekiranya kita dapat sahkan bahawa mereka ini belum menerima bantuan dan belum mana-mana NGO lagi datang, barulah kita datang. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas mengagihkan barangan keperluan asas dan susu formula kepada 33 ketua isi rumah di Rumah Kongsi Buruh Binaan di Tuaran. Sejak PKP dikuatkuasakan, ABIM Negeri Sabah telah melaksanakan 5 fasa agihan sumbangan barangan keperluan kepada 1,551 keluarga melibatkan nilai keseluruhan RM86,000. Agihan dilakukan di beberapa daerah seluruh Sabah, antaranya Sandakan, Tuaran, Kota Belut, Putatan dan Kota Kinabalu. Baik, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Dan saudara, bereka norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Dengan itu, saya Javinia Jim Lajim. Salam hormat dan kita jumpa lagi.